Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'alika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa biyassir wa la tu'assir bitammin bil khair wa bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwa arrahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa al-malikul quddus al-malikul quddus as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaih. Amma ba'du. Ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT di pagi yang penuh barakah ni, Yaumul Jumaah, Sayyidul Ayyam, penghulu bagi segala hari, dapat kita bersama-sama dalam siri pengajian kita anjuran surah An-Nur. Surah An-Nur, alhamdulillah, bantu semarakkan ya, bantu sebarkan, dan insya-Allah mari kita pakat-pakat support, sokong segala aktiviti pengimarahan yang dianjurkan oleh surah An-Nur. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua tergolong juga dalam golongan yang menyokong kepada kerja-kerja agama ni. In tansurullah yansurkum wasabbit aqdamakum. Kalau kita tolong Allah, ini dengan kita menjaga, menolong itu dengan menjaga, dan kita menjadi penyokong kepada agama, insya-Allah Allah akan tolong kita dalam setiap perkara. Kerana hidup ini, dunia ini seluruhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dimana muliakan Allah Subhanahu wa taala. Line okey semua, testing. Sebab saya punya itu hari bulan lepas ada masalah sikit. Tadi ni pun alhamdulillah. Mudah-mudahan pagi ini Allah lancarkan perkongsian ilmu kita pada pagi ini, insya-Allah. Line audio visual okey, alhamdulillah. Baik. Pada pagi yang penuh barakah ni jemaah sekalian, kita nak sambung perbahasan kita. Mesti membincangkan dalam bab pemikiran. Tempoh hari kita sentuh tentang bagaimana ancaman liberalisme. Liberalisme ini Islam liberal. Jadi pagi ini saya nak sentuh
tentang pemikiran, tidak menyambung pada pembahasan Islam liberal itu, cuma nak masuk kepada bagaimana antara bibit-bibit, macam mana antara tercetusnya ancaman-ancaman yang berlaku dalam akidah, terutama dia dinamakan ancaman akidah, yang mana boleh mengganggu kepada kepercayaan, dan yang utama iaitu tauhid, boleh mengganggu kepada pegangan kita yang utama, iaitu Allah Subhanahu taala, meyakini Allah Subhanahu taala. Ancaman yang pertama berlaku dan yang mesti kita jaga sepanjang masa yang kita kena jaga adalah pemikiran. Bagaimana corak atau pola pemikiran kita, corak pemikiran kita. Kerana pemikiran kita ini akan membawa kepada satu keadaan yang dinamakan sangkaan. Zon, sangkaan. Yang pertama perkara yang perlu kita tahu dan faham dan perlu kita hayati dan perlu kita garis bawah, perlu kita highlightkan. Dalam surah Al-An'am 116, kita kena ulang. Sebab sekarang ni saya nak tekankan tentang sangkaan sebab saya nak kaitkan dengan beberapa situasi, uruf, iaitu keadaan semasa, bagaimana bahayanya sangkaan ini. Dan kalau kita kaitkan dengan isu yang kita telah bincangkan, iaitu tentang Islam liberal, bagaimana Islam itu dipandang dalam konteks yang salah. Nak dipikir, iaitu dipandang dengan kebebasan, bebas pula, bukannya bebas bersudutkan kepada Islam. Islam ni membebaskan hamba umat-umatnya. Islam tidak mengongkong umat-umatnya. Islam adalah agama yang membina jati diri. Islam adalah agama yang membina sifat kemanusiaan, ketamadunan yang sebenar. Iaitu Islam ada sifat tasamuh, bertolak ansur. Islam itu membawa manusia tidak duduk dalam keadaan yang terperangkap dengan kesempitan, malah mengeluarkan manusia, ini umat-umatnya daripada kejumudan. Namun pemahaman bebas mereka itu bukan bersandarkan Islam, namun bersandarkan nafsu dia. Iaitu dia nak bebas dalam menentukan hala tuju hidup dia. Dia nak bebas daripada hukum hakam. Dia nak bebas daripada perbahasan yang dinamakan tentang tuntutan tentang kehidupan yang dituntut, ini dipanggil taklif, tanggungjawab sebagai umat Islam. Jadi ini salah, pemikiran yang salah itu berlaku kerana apa? Kerana Allah telah rakamkan perkara ini, iaitu sangkaan 116. Surah Al-An'am 116. Allah berfirman, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah in yattabi'una illa adh-dhanna wa in hum illa yakhrusun. Kata Allah apa? Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, dan saya apa berlaku kebanyakan orang di bumi ini? Saya apa berlaku kebanyakannya, dan saya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mulakan dengan kebanyakan manusia atas muka bumi ini. Jikalau kita ikut turuti kebanyakan manusia di atas muka bumi ini, orang di atas muka bumi ini, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Tiadalah yang mereka turut melainkan sangkaan semata-mata, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta. Nampak mas sekalian? Jadi garis bawah di sini tentang menjaga sangkaan. Di sinilah datangnya perbahasan menjaga sangkaan. Dan di sini Allah mulakan dengan jangan ataupun jikalau, ataupun kalau kita melihat kebanyakan manusia di atas muka bumi ini. Di atas muka bumi ini. Yang mana kalau dilihat di sini, ni mas sekalian, dalam tafsir Ibn Katsir, tafsir Ibn Katsir kita boleh rujuk. Tafsir Ibn Katsir kan menjelaskan tentang kebanyakan manusia ini yang sebelumnya
sebelumnya. Mana sebelumnya? Menuruti kebanyakannya, menuruti keadaan hidup yang bersandarkan ajaran kata apa? Ikut-ikut. Ikut-ikut. Sembahan selain Allah. Sembahan selain Allah. Dan manusia ni kebanyakannya akan pergi kepada hal keadaan yang cenderung kepada nafsu. Ya, ini kita boleh bahaskan tentang cenderung kepada keadaan, perasaan. Jangan cenderung pada perasaan, keadaan. Malah yang lebih bahaya adalah sangkaan mereka itu adalah kepada pencipta, kepada Allah. Sangkaan apa? Sangkaan buruk. Ini tidak lain adalah menyangka kepada perkara yang bersalahan dengan Allah. Tidak lain mereka ada bersangka. Sebagai contoh, ketika Nabi SAW membawa wahyu, kaum kafir Quraisy, mereka menyangka Nabi ini adalah ahli sihir. Begitu juga zaman Nabi Musa AS. Mereka menyangka Nabi Musa AS pakai sihir. Begitu juga dengan zaman Nabi Sulaiman AS. Mereka golongan-golongan yang kebanyakan, waktu itu kebanyakan Islam bermula badal Islam ghariba, bermula Islam dagang kecil. Saya dulu Islam ghariba bada'a. Bermula kembali Islam itu asing, dagang. Jadi waktu itu majoriti lah consider Islam ni jadi minoriti lah. Waktu itu kebanyakannya memang menolak dan bagaimana gigihnya para anbiya untuk menyampaikan pertama konsep meluruskan pemikiran, nak memperkenalkan tentang Allah. Ini perkara yang paling bahaya sekali apabila kita duduk dalam keadaan yang bertentang dengan kebenaran. Jadi kebatilan sebagai contoh perasaan. Perasaan ini akan membawa kita kepada situasi yang jikalau tidak dimasukkan dengan iman, maka dia akan membawa kepada perbahasan apa yang disangka. Dia tengok depan mata je. Sebab itu kebanyakannya akan mempertikaikan kewujudan Allah SWT kerana dia menyangka ialah dia tak nampak depan mata kan. Perkara yang tak nampak. Dia tak nampak depan mata. Mana Allah katanya? Soalan. Dia mempersoalkan sebab perbahasan tentang iman bukan perbahasan yang kita zahir dengan mata, tapi yakin di hati kita. Apatah lagi dengan usaha yang membawa kepada hasil. Usaha yang membawa kepada hasil sebagai contoh. Dia nampak depan mata je hasil usaha. Walhal hasil tidak terikat dengan usaha. Usaha ikhtiar manusia, tapi hasil kuasa yang Maha Esa. Allah bagi usaha bertenaga, kita bagi kederat. Namun tidak ada kuasa untuk menghasilkan apa yang kita usahakan begitu saja. Malah mereka menyangka mereka lah yang menentukannya. Sebab itu ketika datangnya Islam, kebenaran, risalah kebenaran, memberitahu tentang keadaan dunia ini akan ditanya oleh Allah di yaumul akhirah, maka mereka tidak boleh terima lah. Mereka menentang. Kebanyakan orang kata apa? Macam mana pula katanya? Kebanyakan waktu itu. Zaman berlalu, Islam berkembang. Alhamdulillah, Islam berkembang sehingga boleh menakluki 2/3 dunia. Namun, dimaksudkan, kita tidak sunyi daripada ancaman sangkaan ini. Ancaman sangkaan ini tidak sunyi sehingga berlakunya wujudnya golongan. Pertama ketika Musailimah Al-Kazzab, lahir golongan Nabi palsu, itu dengan mengaku Nabi lah, sesat. Mengaku, buat pengakuan macam-macam. Dengan ajaran-ajaran yang timbul. Tidak sunyi, mas sekalian. Semuanya bermula daripada mereka bersangka satu kenyataan yang salah tentang Allah. Dia sangka salah.
Sebab itu meluruskan pemikiran itu, menjaga pemikiran itu mestilah menjadi keutamaan, menjaga sangkaan sehingga ia menjadi tuntutan. Walaupun kita tak nampak sebagaimana contoh ibadat yang zahir yang kita lakukan, puasa, solat, zakat dan selainnya. Namun menjaga tu, niat dengan nak menjaga pemikiran agar tidak meleset, agar tidak bersangka buruk, agar tidak terjebak dengan corak pemikiran yang membawa kepada kerosakan, ia menjadi ibadah besar, mas sekalian. Sehingga kan ulama mengaitkan dengan konsep berfikir, yatafakkarun, kita mampu merenung tanda-tanda kebesaran Allah. Ini satu ibadah yang besar yang dibandingkan dengan ibadah sunat-sunat yang lain. Bagai solat sunat beribu rakaat, 1000 rakaat, itu lebih aulaknya tafakur, jadi merenung. Sebab apa? Sebab bukan senang nak gunakan fikiran dia rupanya. Kita kebanyakan kita menyangka ingat fikiran ni kita guna dah. Rupanya kita tak gunakan fikiran untuk menzahirkan atau memikirkan. Apa kita nak buat? Memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah. Itu yang utama. Namun kebanyakannya menggunakan fikiran pertama untuk apa? Untuk kebendaan, keduniaan, perasaan. Bagi contoh, saya terbaca satu ini, mas sekalian, dia buat promosi tentang buku. Itu hari dah kita lihat dah, dia buat promosi lagi buku tu. Saya nak tengok surah ni sekejap. Saya cari. Dia mengatakan, screenshot tak? Dia mengatakan ni mas sekalian, tentang keadaan, dia mengatakan selain, dipanggil selain, ibu-ibu ni ada perasaan, kata buku tu. Saya kena cakap jugalah. Apalah benda ni kan, kita bukan nak mengganggu dia, tapi percakapan dia itu ni mas sekalian berbahaya. Kenapa? Dia mempromosikan perasaan. Ya ni. Ni. Saya tunjuk ni. Dia kena tengok saya buat. Okey. Sekejap. Okey, nampak tak mas sekalian? Okey. Jemaah tahu tak buku ni apa, buku apa? Bawah tu kan, ibu kuat. Cuma saya nak tahu, cuba tengok ke atas tu. Dia tulis apa? Selain daripada Al-Quran sebagai kekuatan, selain daripada Al-Quran sebagai kekuatan, dia punya, dia tengah cakap lah kat atas tu, pumpang-pumpang lah. Ibu kita kuat. Dia nak promosikan buku ini juga memberi kekuatan. Macam mana? Ayat tu tanpa sedar kadang-kadang, yalah, dia tak rujuk kan, ataupun dia menyokong kepada keadaan dia. Apa keadaan? Perasaan mas sekalian. Mana ayat? Saya tengok bagaimana dia okey, dah jumpa. Ayat Al-Ankabut ayat 41. Mas sekalian, cuba tengok Al-Ankabut ayat 41. Sangkaan ini akan membuatkan Allah beritahu, jikalau kamu berpaling selain daripada Allah, pemikiran kita tu selain daripada Allah, ibarat labah-labah, sarang labah-labah. Nampak? Corak pemikiran kita bersandarkan kepada keadaan, perasaan. Jangan Al-Ankabut ayat 41 mas sekalian. Al-Ankabut ayat 41. Tu dia. Kata Allah Subhanahu wa taala, masalul ladzina takhadhu min dunillahi awliya, perbandingan orang yang mengambil Allah, mengambil selain daripada Allah. Misalnya bandingkan orang yang menjadikan benda-benda lain dari Allah sebagai pelindung atau kekuatan dan pelindung. Selain daripada kekuatan, selain. Memang dia mempromosikan sangkaan. Walaupun dia kata manusia, Islam tak melarang umat yang nangis. Islam tak melarang. Ya, kita tak melarang. Islam, ini iman datang. Allah SWT itu tidak mendatangkan Islam, agama kebenaran, bersalahan dengan fitrah manusia. Malah Islam lah, iman lah yang membawa kepada fitrah. Aidul Fitri.
Memang kita takkan larang manusia nangis, tapi Islam melarang manusia lemah. Islam melarang. Tengok bermula dengan sangkaan ayat 41 tadi. Al-An'am ayat 116. Kebanyakan manusia. Dan betapa banyaknya manusia berpaling daripada corak pemikiran yang mana dia akan jadi lemah. Dia sendiri akan jadi lemah kerana dia nak kuat. Dia nak jadi ibu yang kuat. Tulisan yang tadi saya tulis lagi sekali. Poin yang penting adalah ini kadang-kadang kata-kata yang terlepas pandang ni. Dalam kata-kata terkeluar perkataan selain daripada Al-Quran sebagai kekuatan. Walaupun dia mungkin tidak niatkan secara total. Namun kata-katanya tersasul ni mas sekalian. Saya tunjuk sekali bagi yang baru live ni. Saya tunjuk sekali perkataan atas ni. Nampak? Selain daripada Al-Quran. Tumpukan kepada perkataan itu yang di atas ni adalah kata-kata dia. Bila dia bercakap, dia tulislah makna-makna ni kan. Dia run dia punya kata-kata di bawah tu, dia running, dia bercakap. Dan antara percakapan itu dah selain daripada Al-Quran, saya cepat-cepat screenshot. Tengok. Dan ini ditujukan kepada ibu yang menjadi tunggak ni. Ibu ni kuat. Maksudnya sepatutnya. Kalau kita rujuk kepada surah Al-A'raf. Ini Al-A'raf 139. Kita tengok. Dia nak jadi kuat tetapi dia bersandar pada kata-kata. Wallahi kata-kata tu banyak kepada perasaan. Memainkan perasaan. Memainkan perasaan tidak mengikut kebenaran. Perasaan yang sebenar bagi setiap perbuatan baik itu perasaan gembira. Perasaan gembira je mas sekalian. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala berkata kepada orang beriman, kabarkan berita gembira bagi orang beriman dan beramal soleh. Nampak? Kabarkan berita gembira bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Wa basyiril ladzina amanu. Al-Baqarah ayat 25. Tengok. Perasaan gembira, bukan perasaan sedih kepada perbuatan-perbuatan yang membawa pada kebaikan. Banyak Allah kata dalam surah Al-Baqarah ayat 62 pula. Falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Nampak? Allah bagi tahu bahawasanya bagi sesiapa yang beriman kepada Allah, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana billah wal yaumil akhir. Man amana billah wal yaumil akhir falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Yani tiada ketakutan ya mas sekalian, tiada ketakutan. Tiada ketakutan bermaksud Islam mempromosi kegembiraan, bukan Islam mempromosi kesedihan. Kesedihan itu lumrah manusia. Yang menjaganya Allah bagi kita pemikiran akal untuk yatafakkarun, berfikir merenung tentang apa? Tentang apa saja perkara-perkara yang membawa kepada kebesaran Allah. Saya cari lagi ayat. Saya tunjuk. Saya tengah cari. Wala tahinu. Wala tahinu wala tahzanu. Nampak? Ayat berapa? Cuba kita tengok. Wala tahinu wala tahzanu. Okey. Ali Imran 139. Okey, Ali Imran 139. Cuba tengok. Jemaah sekalian, ini kita susun balik. Pada pagi ini kita susun biar kita Ali Imran 139. Lihat. Bagaimana
sangkaan kita melesetnya apabila melihat keadaan hidup kita ni, silap lagi bulan bertuhankan nafsu. 139. Naam. Ali Imran. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Allah kata dalam perang Uhud, tengok ayat itu melihat tentang peristiwa, ada peristiwa perang Uhud. Tapi ya tengok, Allah bagi tahu tentang keadaan manusia waktu itu, pejuang-pejuang, para syuhada, mujahidin. Dan janganlah kamu rasa lemah dalam perjuangan mempertahankan dan menegakkan Islam. Nampak? Kita contoh seorang ibu, ya, jihadnya besar ni. Jihad seorang wanita yang besar dan tinggi di sisi Allah itu adalah taat pada perintah agama melalui melaksanakan segala kerja-kerja rumah yang ada. Kemas rumah, walaupun itu bukan kerja mereka, tetapi atas tuntutan yang menjadi kebaikan dan lumrah wanita melakukan kerja rumah. Syekh Yusuf Al-Qaradawi meletakkan tentang adat-adat. Bila wanita dikaitkan dengan suri rumah, penyeri rumah tangga, adat, maka begitu tidak bersalahan dengan uruf. Bila tidak bersalahan, dia menjadi tuntutan. Bila apabila pula dituntut, disuruh oleh suami untuk menjaga maslahah rumah tangga, maka dia jihad. Tengok kata Allah dalam Al-Imran 139, wala tahinu wala tahzanu. Jangan kamu merasa lemah dalam memperjuangkan, mempertahankan dan menegakkan Islam. Dan janganlah kamu berduka cita terhadap apa yang kamu menimpa kamu. Padahal kamu orang yang tertinggi mengatasi musuh dengan mencapai kemenangan jika kamu orang-orang yang bersungguh-sungguh beriman. Nampak? Jikalau kita ni orang yang bersungguh-sungguh beriman, Jangan sedih dengan apa yang menimpa kita di dunia ini, kerana dunia ini mata'ul ghurur. Kalau senang jangan suka sangat, kerana kesenangan itu sementara. Dan di dunia tiada jalan senang, semua jalan susah. Itu satu perkataan tentang jangan tertipu. Jangan seronok tengok nak senang-senang je kan. Seronoknya dia ada duit, senang je. Boleh ke sana, boleh pergi sini, boleh beli itu, boleh beli ini. Jangan jemaah sekalian, semua ditanya oleh Allah tu. Summa la tus'aluna yawma 'idzin 'anil na'im. Ini dalam surah At-Taha 131 pula. Allah melarang kita untuk memandang dunia itu dengan pandangan yang menyeronokkan. Allah larang. Kenapa? Kerana kurniaan Allah lebih besar. Nampak? Kurniaan Allah lebih besar. Yakni Allah kurniakan kita iman. Bacaan surah 7 kali diulang, berkali-kali baca, yakni Al-Fatihah. Jangan kita tengok keadaan. Seronoknya lah. Seronok. Lepas ni sekarang kecewa. Sweetnya lah. Lagi satu. Menayang-nayang. Ini ambil pengajaran. Ingat kasih sayang tu ditayang. Ingat kasih sayang tu apa? Untuk tunangan umum sesuai dituntut oleh semua lapisan masyarakat. Bawa isteri. Baguslah kita nak melayani isteri kita. Buatlah, kau pandai lah nak buat macam mana pun. Tapi akhirnya bila kita mempromosikan kasih sayang itu dengan nampakkan perbuatan kita, dengan nampaklah sweet-sweetnya, akhirnya Allah uji macam mana. Contoh kan, Allah tak nampakkan yang bahawa dia tak nampak bahawa itu satu ujian yang besar. Ini kita kita menyangka, oh seronoknya, nampak. Kita belajar dengan sangkaan kita semata-mata. Sweetnya lah sekali, datang ujian yang kedua. Dia tak nampak kesenangan tu ujian. Maka nak bagi dia faham, bagi kesusahan pula. Padahal ini yang perkara yang berbahaya, mas sekalian. Sebab kita bersandarkan kepada keadaan. Kita bersandarkan pada perasaan. Kita dikaitkan macam tadi buku tadi kan, ibu kena kuat. Tak maaf saya kena cakap, walaupun jangan siapa yang dah beli ataupun ni kena ingat. Sebab promosinya adalah membawa kepada perasaan sedih. Sedih, nangis-nangis buat kerja rumah ni. Kenapa? Sebab apa? Terasa, ya Allah, kenapa nak cari kekuatan dengan Allah tapi bersalahan dengan suruhan Allah. Tak jumpalah jemaah sekalian. Dan kata-kata dia selain daripada Al-Quran.
yang memberikan kekuatan. Saya faham maksud dia tak bermaksud secara total. Tetapi secara tidak sedar, dia beranggapan ada selain daripada Al-Quran. Allahu Akbar. Tak ada jemaah sekalian, sumber kekuatan kita hanyalah daripada Allah, yang Allah turunkan perbahasan seluruh apa panduan hidup daripada Al-Quran. Al-Quran dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW, lalu Nabi SAW menterjemahkan dalam kehidupan. Khuluqul Quran. Jadi Al-Quran kalau kita tengok secara directly pun, kita buka Ali Imran 139. Mengatakan jangan kamu lemah. Ingat ini satu garis bawah lagi, jemaah sekalian. Dalam kita berpenat-penat melakukan segala suruhan Allah. Penat kita sebagai ibu penat. Sebagai ayah penat. Bila penat, itu adat. Bila adat penat, rehatlah. Ingat, bila kita berhadapan dengan adat kehidupan, bersifat zohir, bersifat benda, kita penat buat kerja rumah, rehatlah. Tak payahlah ada bermain emosi. Emosi jangan dipermainkan. Jangan mempermainkan emosi kerana dia boleh merosakkan pegangan kita tanpa sedar. Penat tu adat. Duduk saja pun penat. Tidur pun penat. Makan pun penat. Penat betul lah makan ni. Nampak? Jadi, bila penat, rehat. Tapi merasa lemah, perlukan kekuatan, itu dengan Allah. Nak dapat kekuatan dengan Allah, betulkan sangkaan. Jangan menyangka kerja-kerja kita itu kerja-kerja yang mendatangkan satu keadaan yang merugikan kita kat dunia. Tidak, dunia berkeuntungan. Dan ini pegang, ni satu orang kata boleh jadi azimat, pegangan kita. Bila Allah kata jangan lemah, jangan lemah. Wala tahinu wala tahzanu, jangan kamu lemah. Jangan kamu sedih. Walaupun apa pun keadaan di dunia ini, jangan. Jikalau kamu benar-benar beriman. Tu. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Bermakna kat sini kita kena kaji, kita kena renung. Situasi yang berlaku di dunia ini, tidaklah kita melihat dengan keadaan dunia. Kerana dunia ini akan membawa kita kepada lemah. Akan membawa kepada kita kecewa. Tapi kita kena melihat dunia itu dengan apa? Dengan iman. Iman mengatakan apa? Dapat pahala. Dapat pahala, bincangnya macam mana pahala? Apa ciri orang yang membincangkan pahala? Buka surah Al-Baqarah ayat 25. Yang kita bincangkan tadi. Kabarkan berita gembira. Wa basyiril ladzina amanu. Okay. Maka kat situ Allah kata kabarkan berita gembira. Bermakna suami ke suami contoh. Balik tengok isteri buat kerja ataupun melihat isterinya melakukan kerja. Maka kabarkan berita gembira pada dia. Ataupun gembira kan tengok, seronok kamu. Seronok kamu. Jangan kita pula suami tengok anak kesiannya. Kesiannya lah. Kesian. Kesian tentang apa? Kesian ini hanya letak pada akhirat. Iaitu tidak melihat ibadat padanya. Kesian kita. Apabila kehidupan tidak disertai dengan ketaatan, itu baru kesian. Tapi kalau dia sedang taat, dia sedang melakukan suruhan Allah, maka ini satu kabaran gembira. Pada diri kita, kita kena pesan kegembiraan. Ini namanya husnuzan. Kita bukan penentu kepada hasil, iaitu ni masuk syurga ni. Bukan. Kita tidak bicara hasil. Kita tak bicara kita buat masuk syurga confirm. Tidak. Yang kita bicarakan adalah situasi kebaikan, situasi kehidupan yang kita lalui ini mestilah didepani dengan pandangan yang benar. Pandangan yang benar mengatakan bahawa apabila melakukan kebaikan, kegembiraan, bukan kelemahan, bukan kesedihan. Sedih ni satu tempat dia, satu je, kat patutnya, kat mana? Dosa. Sedihlah dengan diri yang berdosa, itu saja.
sedih dengan keadaan, okey, kita raikan juga. Apa dia? Seketika. Namun sebaiknya alihkan kesedihan, terus bawa. Malah orang yang membawa kesedihan perasaannya pada iman, maka Allah akan lembutkan hati dia. Kita tidak akan jadi keras. Tidak. Oh, mana kalau dia tak nangis, dia tak keras lah. Tidak. Malah yang menangis kerana dosa, itulah hati yang dilembutkan oleh Allah Ta'ala. Akan zahir di raut wajahnya kelembutan. Wajahnya itu wajah yang menyejukkan. Beza daripada orang yang sering menangis dengan keadaan dunia. Kita akan nampak raut wajahnya berubah dengan keadaan tekanan. Nampakkan satu himpitan hidup. Nampak terzahir pada wajahnya. Dengan cuba lihat orang yang baru lepas menangis dengan masalah. Nangis, tengok. Lihat wajah orang yang menangis kerana Allah. Ini dosa. Akan nampak beza mas sekalian. Membersihkan wajah dengan merenung muhasabah tentang Allah. Kalau kita terus diprovokkan Ustaz, dah lama sabar ni, Nur Faizal, jangan kita guna dah lama sabar. Teruskan sabar. Sabar kita tak ada had. Sabar kita adalah sampai ke syurga. Apapun perkataan-perkataan yang dilontarkan itu, jawablah dengan kebenaran. Silakan. Sebarkan kebenaran. Nyatakan apa yang kita faham. Bukan nak fahamkan dia. Ingat, dalam kita berdakwah, kita tidak akan berusaha untuk fahamkan orang. Kerana fahamkan orang itu hasil. Hasil di sisi Allah. Apa yang kita kena lakukan adalah sampaikan kefahaman apa yang Allah telah fahamkan kita, lalu nak menjaga kebenaran itu dan nak memastikan wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun, kita tidak simpan kebenaran itu. Kita tak simpan kebenaran itu, lalu nyatakan, luahkan kebenaran. Okey, perkataan dia luahkan kebenaran, jangan luahkan perasaan. Bagaimana nak luahkan kebenaran Ustaz? Teruskan tunjuk hasilnya. Jangan berhenti berbuat baik. Ketika orang provok, ambil apa kau ni, kau sabar dengan kau lebih muka lah, itu gini, kita teruskan kebenaran dalam melaksanakan kebaikan tanpa had. Satu. Keduanya, kita lontarkan, kita luahkan kebenaran dengan hujah-hujah. Dengan hujah-hujah yang bersandarkan kepada Al-Quran, kepada Allah. Ikut apa hujah-hujah. Bagi contoh, sabarlah, lemah kita, itu gini. Kita tidak, Islam tak larang, tak suruh kita lemah, tak suruh kita malas. Dia pun kata, kita ni pun manusia, ada perasaan. Yalah, kita memang manusia, ada perasaan, tapi tidak disuruh ikut perasaan. Kucing pun ada perasaan, itu kucing, itu bukan kita. Tu orang perempuan lah, kita tahulah, aku ni orang perempuan, aku tahu lah, itu engkau bukan aku. Tengok tak? Setengah orang dia suka buat disclaimer, dia suka buat proclaim bahawasanya dia tahu sangat masalah orang, dia tahu sangat perasaan dia. Itu perasaan dia. Dia tahu sangat, tengok dah macam tak semua perempuan suka diduakan sebagai contoh. Mana ada. Kamu cakap tu tengok kiri kanan sikit. Sedangkan setiap perkara yang dia kata, sifatnya adalah mencerminkan diri dia tau. Sebab tu kita berbicara, kita menyampaikan apa yang kita faham. Sebab tu juga kita juga menyampaikan apa yang kita amal. Ataupun amalkan apa yang kita sampaikan. Ia memang dari diri. Sebab tu larangan menyampaikan benda yang kita tak faham. Larangan. Sampaikan apa yang kita faham. Bukan nak fahamkan dia. Dia, apa yang dia cakap, itulah dia. Dia kata, aku tahulah, aku perempuan, itu engkau. Perempuan terbagi pada dua. Perempuan beriman dengan perempuan tidak beriman, kafir, kufur, fasik. Memang perempuan. Perempuan. Betul lah. Tapi ada perasaan yang didorong dengan iman, ada perasaan yang didorong dengan kebenaran. Beza. Mewakili, aku mewakili lah engkau. Tak ada. Jangan kita salah wakilkan. Ingat, jangan kita salah duduk dalam perwakilan yang mewakili kumpulan-kumpulan wanita-wanita teranaya. Allah, wanita-wanita terpedaya. Allah Akbar.
Kita pula duduk, ramai rupanya macam aku. Memanglah Allah kata ramai tu. Al-An'am 116. Ramai. Memanglah ramai. Kalau nak diikutkan, itu tidak masalah. Kalau ikut kepada kebanyakan, kata Allah, ujuk balik. Ramainya Ustaz. Tengok. Ramainya orang sedih. Macam tu. Maka, kita pun kata, Allah kata apa? Memang ramai. Tu Al-An'am 116 dan kebanyakannya. Tu belum lagi bicara soal qalilan ma tashkurun, sedikit yang bersyukur. Sedikit. Dan belum jadi berbicara soal badal Islam gharibah, bermula Islam tu asing. Kemudian wa sayaudu Islam gharib bada. Akan menjadi asing sebagaimana awal. Jadi sebenarnya yang muliakan Allah Ta'ala. Jadi kesimpulan yang kita boleh buat pada pagi yang penuh barakah ni. Yang pertama, peranan ataupun tuntutan dalam menjaga pemikiran ini menjadi keutamaan. Jaga fikiran. Kerana padanya ada serangan sangkaan. Sangkaan yang membawa kita jauh daripada kebenarannya ini tentang Allah. Sebagai contoh, tadi kita telah bincang bagaimana mereka mengatakan apabila bicara soal akhirat, Nabi datang bawa kebenaran mengatakan Nabi SAW itu ahli sihir. Bagaimana mereka tidak percaya kepada hari akhirat, tentang Allah. Mana Allah katanya? Siapa Allah? Ini satu perkara yang mesti dijauhkan. Malah kita kena perkemaskan akidah, ini tauhid kita dan kepercayaan kita, agar kita tidak diragukan dengan situasi-situasi ujian yang Allah uji kita dalam kehidupan. Sehingga kadang-kadang kita pun bertanya, mana Allah ni? Aku dah lama susah ni. Jangan sampai ada terbit bibit pemikiran begitu. Kerana daripada pemikiran begitulah dia akan mampu masuk ke dalam tanpa sedar. Apatah lagi kefahaman tentang iman dia cetek, maka dia akan jadi boleh rosak. Jadi pertahankan akidah dengan menjaga kefahaman yang benar. Maka kefahaman ni perlukan hujah, perlukan ilmu. Maka duduklah dalam majlis ilmu. Dan kita akan dapat bezakan nanti. Sebagai itu macam pagi ini, macam saya tunjukkan jadi. Ada satu pihak golongan mempromosikan satu buku, contoh, yang membicarakan seorang tentang ibu kena kuat. Ibu kena kuat. Dalam bicara ibu kena kuat, dia tulis pula Allah nak zahirkan bagaimana selain Al-Quran yang menjadi kekuatan. Perkataan selain daripada Al-Quran itu pun dah salah. Kerana tiada lain daripada Al-Quran sepatutnya. Hanya senya Al-Quran. Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Maka Al-Quran itu sahaja yang menjadi sumber kekuatan. Habis. Kerana Al-Quran kalamullah. Tak ada kalam makhluk selain Allah. Tak boleh. Adapun kalam makhluk, itu mesti selari dengan Khalik. Walaupun kita berkata-kata macam ni kan, nak bagi semangat. Ini itu dalam perbahasan lisanul haq, kalam-kalam kebenaran. Perbincangan semangat, perbincangan yang selari dengan kebenaran, perbincangan yang membawa kepada panduan, bukannya membawa kepada kebimbangan. Perbincangan kebenaran yang membawa kepada jelas. Kita akan dengar, kita akan makin kuat. Tak perlukan bermain emosi, nak menangis-nangis, berbaldi-baldi, tak payah. Membazir dari mata tu buat apa? Alang-alang nak menangis, pastikan tangisan kita mampu memadamkan, menjauhkan kita daripada azab di jahannam. Itu menangis kerana dosa kita. Okey. Baik. Dan seterusnya, kita kena ambil kefahaman setiap kebaikan yang Allah suruh. Setiap, walau sebesar zarah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sebesar zarah itu ada habuan yang menanti, dan setiap kebaikan itu kegembiraan. Khabarkan berita gembira. Khabarkan berita gembira. Al-Baqarah ayat 25. Wa basyiril ladzina amanu. Kalau orang kata, kenapa tak boleh sedih? Kenapa? Okay, sekarang kita jawab. Yang kita tengah lakukan ni kebaikan ke keburukan? Jadi seorang ibu tu kebaikan ke keburukan? Jadi seorang suami itu melaksanakan tanggungjawab tu kebaikan ke keburukan? Seorang anak yang taat kepada mak ayah, kebaikan ke keburukan? Semua kebaikan. Okey. Kalau kebaikan ni dalilnya, gembiralah melakukan kebaikan. Tapi saya ni sedih. Kenapa saya tak kuat?
Niat kamu tak betul. Betulkan niat, betulkan hal tuju. Jangan duk sibuk dengan keadaan orang. Jangan sibuk dengan sweet tu. Bersemut-semut dalam mana lagi. Bukan bersemut, kerengga datang. Kerengga datang, lebah, tebuan apa semua datang. Kita isteri baru seorang. Tapi kadang-kadang bagi nasihat macam isteri ramai. Kan? Anak baru seorang. Kadang-kadang bagi nasihat macam anak ramai. Dah ramai kat orang depan tu. Dia bukan soal ramai atau sikit. Sudah pasti ilmu. Kadang-kadang kalau dia bercakap, tidak tengok-tengok kan. Tidak melihat, tidak buat kajian. Bercakap saja. Lambat laun, kena lah. Sebab tu hati-hati. Jangan kita bercakap soal keadaan, perasaan. Ada satu kes tu sebelum kita tutup. Dia call kan. Dia call apa nama, radio apa tak lupa. Dia ceritalah, rupanya memang ada perempuan yang dia trigger dengan situasi-situasi ni, perasaan. Pun dia ceritalah. Walau dia tak yang cerita tu, cerita rupanya dia punya cerita dia kaitkan dengan pengalaman dia dulu. Dia trauma, dia tak boleh dengar orang lelaki kahwin lagi. Rupanya ex dia dulu pernah buat begitu begini. Lepas tu penyampai radio tu katalah, puan sekarang dah kahwin dah. Yelah, suami saya sekarang baik. Sampai suami saya sekarang nasihat saya, dah lah jangan fikir pasal dulu. Nampak? Dia trigger balik dengan pengalaman dia dulu, dengan kisah dia dulu. Akhirnya jadi shaking. Tu apa manfaatnya pengalaman itu? Tak ada. Tapi dia berbangga. Hati-hati mas sekalian. Dia ikut pengajian pagi ini dan mana-mana pengajian lain. Ingat, orang yang Allah pilih untuk beriman sebenar-benarnya, itu tidak akan dimainkan oleh perasaan dia. Dia tidak akan dimainkan oleh perasaan dia. Jadi perasaan pula yang kita kena kontrol. Kita kena tundukkan perintah kawalan perasaan. PKP. Tak cukup dengan itu, PKPD. Perintah kawalan perasaan diperketatkan. Tak boleh dah nak kita ambil lebih kurang. Dan perasaan ini perlu ditundukkan dengan kebenaran. Dan kebenaran itu datangnya dengan tegas. Datang ketegasan. Dia tidak boleh layan. Dia tak boleh layan perasaan. Layan, nangis-nangis. Depan impu, nangis. Itu apa? Nak bagi tahu simpati. Meraih simpati. Jangan raih simpati pada kebaikannya mas sekalian. Syurga itu mahal. Ada orang meraih simpati nak beli kereta Ferrari. Belilah Ferrari. Ada orang rakyat simpati suruh beli Gucci, labu sayung, semua tu lah. Ada? Tak ada. Mereka kadang-kadang lagi action rasa. Ada duit dah. Tak ada duit keluar je. Boy. Kita bawa kebaikan. Bawa ciri seorang ibu, ciri seorang suami yang membawa kebaikan. Tak payah nak mempromosikan simpati. Tak ada promosi simpati mas sekalian. Jangan meraih simpati orang. Jangan meraih kesiannya. Kalau orang sampai tahap tengok kita kesian, tak betul itu. Patutnya kagumnya, hebatnya. Nampak? Jadi kena betulkan. Sebab ini semua ada dalam Quran. 139 tadi. Ali Imran 139. Wala tahinu wala tahzanu. Jangan. Kita kena tahu kita menuju kepada mana. Kita menuju projek beraya ke syurga. Kita menuju ke arah itu. Dan kita kena persiapkan level itu. Level pemikiran yang mahal. Nilai yang tinggi. Tak ada satu harga dunia boleh beli pemikiran orang beriman. Yang disandarkan oleh ganjaran Allah SWT. Hebat. Dan kita pun dah belajar bagaimana para mujahidin, para syuhada di Gaza, di Palestin. Bagaimana mereka hebat. Hebat. Dalam menempuhi kehidupan mereka. Itulah yang sebenar-benar iman. Kerana iman ni membawa kepada kekuatan yang sebenar, kekuatan tanpa had. Wallahualam. Itu saja. Jadi terima kasih kepada semua jemaah sekalian. Terima kasih kepada pihak Surah An-Nur, Cik Zul, aku moderator penganjur kita pada pagi ini, dan semua jawatankuasa dan semua jemaah yang bersama-sama mengimarahkan majlis ilmu pada pagi yang penuh barakah ni. Perbanyakkan selawat dan salam ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
InsyaAllah kita bertemu lagi pada setiap akan datang. Aku lupa lihaza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.